Assalamualaikum murid-murid. Jadi hari ini hari Selasa, kita akan belajar matematik. Jadi bersama saya Cikgu Hafizan. Cikgu akan ajar kamu subjek matematik seperti yang kamu semua tahu, selain daripada jadi guru kelas. Jadi untuk persediaan kamu menonton video cikgu nak kamu semua buka buku matematik, buku teks matematik tahun 3. Kita dapat 2. Jadi untuk hari ini kita mula dengan buku teks matematik tahun 3 jilid 1. Jadi untuk tajuk pertama, tajuk kamu untuk tahun 3 ni nombor hingga 10,000. 10,000 nombor dah makin besar. Kalau dulu di tahun 2 kamu belajar nombor sehingga 1000 ataupun 1000, tapi sekarang di tahun 3 jadi nombor sehingga 10,000. Di mana untuk hari ini sebagai permulaan, cikgu nak ajar kamu kenal dan tulis nombor. Kenal ni maksudnya tahu sebut. Macam mana nak sebut nombor? Nanti kalau ada nombor, kita tahu macam mana nak sebut. Jadi sedia dengan buku teks kamu, rujuk buku teks muka surat 1 hingga 3. Ya. Okey. Seterusnya. Okey, kalau kita tengok buku teks muka surat 1 tu, kalau kamu baru buka buku teks kamu kan, sebagai pengenalan, murid-murid buka buku teks halaman 1. Okey, mari kita tengok apa yang ditulis. Murid lelaki ni cakap apa? Kilang ini dibina sejak tahun 2006. 2006. Dia baca kat sini, kilang coklat sejak 2006. Okey, lihat pula apa cikgu dia cakap. Ni bukan cikgu ni. Ini pekerja kilang, mereka pergi lawatan dan mereka mendengar penerangan daripada pekerja di kilang tersebut, ya. Okey, dia cakap hari ini kilang kami mengeluarkan 2,780 paket coklat susu. So hari ini saja kilang ni dikeluarkan sebanyak 2,780 paket coklat susu. Okey, dia ada tunjuk nombor 2,780 dengan dia eja. Apa maksud dia eja ni? Kejap lagi kita tengok. Okey, seterusnya. Okey, tengok pula buku teks muka surat 2. Apa yang ada? Okey, barulah cikgu nak start. Jadi hari ini macam cikgu cakap tadi, kita akan belajar kenal dan tulis nombor. Jadi murid-murid buka buku teks halaman 2. Tadi halaman 1, pergi ke halaman ataupun page 2 dan mari kita sebut nombor-nombor yang ada di buku, di halaman tersebut. Okey, murid yang pertama ni, dia pegang kalkulator. Ada tulis nombor pada kalkulator itu, iaitu, mari baca sama-sama cikgu, 3,589. Okey, sebelum tu cikgu dia sebutkan, cikgu dia bagi tahu sebut nombor kamu. Murid yang kedua dia pegang kad nombor, ada tulis 1,000. Murid ketiga pegang, kita panggil ini dekak ya. Apa yang kita nampak dari situ? 4,230. Dan murid yang keempat, okey, dia pegang kad nombor 1,013. Okey, tengok pula yang kedua. Tampalkan kad angka dengan kad perkataan yang sepadan. Dia ada kad angka, dia ada kad perkataan. Angka tu apa? Kejap lagi kita belajar apa angka ni. Seperti yang cikgu sebut tadi kan, kad nombor, kad angka, kad yang sama. Dan kad perkataan. Macam mana pula kad perkataan? Nampak macam dia eja kan? Jadinya apa dia tulis? 8,000 kad angka. Dia eja. Maksudnya kad perkataan tu bila kita eja, ya, eja satu-satulah. Macam kita eja bahasa Melayu tu kan. 8,000. Itu kita panggil kad perkataan. Okey. Yang ni bahagian atas kad perkataan 6,502. Dia tunjukkan atau dia tampal kad angka 6,502. Okey, kita tengok seterusnya.
Okey. Masih lagi buku teks muka surat 2. Jadi kat sini cikgu nak bagi tahu semua murid bahawa nombor boleh ditulis dalam angka dan perkataan. Tadi murid-murid tadi dia pegang kad angka, kad perkataan kan. Maksud angka ni maksud dia nombor Maksudnya nombor boleh ditulis dalam bentuk nombor dan juga perkataan. Okey, mari kita lihat nombor di bawah. Ini nombor-nombor tadi yang 4 orang murid pegang tu tadi. Ada yang guna kalkulator, ada yang guna kad nombor, ada yang guna dekat-dekat dan juga kad nombor yang lebih besar tadi kan. Jadi ini maksud dalam angka. Dalam angka ni ditulis nombor lah. Okey. Dalam perkataan, seperti cikgu cakap tadi, dalam perkataan tu maksudnya dia eja. 3,589, dia eja satu-satu. 3,589, macam tu. Ikut warna, cikgu dah bezakan guna warna. Okey, dalam angka 1,000. 1,000. Ini dalam angka juga 4,230. Okey, dalam perkataan dia eja 4,230. Dan akhir sekali dalam angka 1,013. Dalam perkataan 1,013. Itu maksud dalam angka dan dalam perkataan. Jadi lepas ni cikgu nak murid tahu apa kalau cikgu kata tulis nombor dalam angka, maksudnya nombor lah kan. Set nombor seperti ini. Tulis nombor dalam perkataan, kita error daripada nombor tersebut. Okey, yang ni penting. Yang ni kita nak belajar juga hari ini. Bagaimana mahu sebut nombor. Tadi cikgu ajar sampai cikgu sebut nombor kan. Tapi macam mana cikgu sebut nombor? Macam mana cikgu tahu sebut nombor? Macam mana kita nak sebut nombor? Kita perlu lihat nilai tempat pada nombor tersebut. Kita tahu 1,000 tu tadi daripada awal tadi ada 4 digit kan. 4 digit tu maksudnya 4 nombor kan. Tapi macam mana nak tahu nilai tempat nombor itu? Apa nilai tempat tu? Tak ingat ke? Okey, nilai tempat tu maksudnya kalau dalam matematik nilai tempat ni adalah seperti 10, 100, 1,000. Cikgu tahu murid-murid semua dah belajar kan waktu di tahun 2. Okey, macam mana nak susun nilai tempat tu? Kita tunjukkan dalam bentuk jadual supaya murid-murid senang nak nampak. Okey. Di bahagian paling belakang ni 10, 100 dan paling depan ialah 1,000. Okey, dalam angka. Kita tahu tadi 1,000. Cikgu bagi ada 4 digit. Ni digit ni. Digit 3, digit 5, digit 8, digit 9. Kita letakkan. Murid boleh tengok berdasarkan warna cikgu dah asing menggunakan warna. 3 kita biasanya letak daripada rumah sah. 9 di rumah sah ataupun nilai tempat sah. 8 dinilai tempat puluh. 5 dinilai tempat ratus. 3 dinilai tempat 1,000. Okey. Bila kita tahu letakkan dia di nilai tempat ataupun rumah dia, barulah kita boleh sebut nombor. Macam mana nak sebut? Okey, tengok dia punya nilai tempat. 3,589 sah. Itu cara sebut. Tapi biasanya kalau kita sebut nombor, kita tak sebutlah sah di hujung ni. Tak adalah kita dengarkan nombor ni 3,589 sah. Tak, sah tu kita tinggalkan. Tak perlu sebut. Kita hanya sebut 3,589. Okey, dalam angka tadi. Apa itu angka? Angka bermaksud nombor ataupun digit. Digit pun sama, angka pun sama, nombor pun sama. Okey. Dan selalunya untuk 1,000 kita akan asingkan. Apa maksud? Cikgu buat garisan ni. Maksudnya kalau murid tulis di buku, murid selang satu petak. Kenapa kena selang satu petak ni? Kenapa kena jarakkan dia? Supaya kita senang nak baca nombor tersebut. Sebab dulu murid hanya sampai 1,000 kan. Sekarang ni dah besar. So makin besar nombor makin keliru. Jadi kita tahu dia 3,000. Berhenti sekejap. 589. Okey, dalam perkataan macam cikgu kata kita kena eja berdasarkan nombor tu tadi.
3,589. Okey, seterusnya. Okey, tengok apa cikgu tulis. Nilai tempat, tadi nilai tempat kan, cikgu tunjuk atas ni kan, atas jadual ni. Sa, puluh, ratus dan ribu. Juga dipanggil rumah bagi sesuatu nombor. Susah nak sebut nilai tempat kan. Jadi untuk mudah kita sebut rumah bagi nombor. Macam kita ada rumah, nombor pun ada rumah. Rumah tu mewakili nilai tempat. Kalau kita tengok balik, cuba lihat angka 4. Ni angka 4 tadi. Angka tu nombor kan, macam cikgu sebut tadi. 4 berada pada rumah ribu. 2 berada pada rumah ratus. 3 berada pada rumah puluh. Sifar berada pada rumah sa. Cara nak susun nilai tempat ni kena ikut aturan. Tak bolehlah murid ribu letak sebelah sa, ratus letak dekat sini atau balik kan. Jadi kena macam kita mengira bentuk lazim kan. Sa kat ujung sekali, puluh, ratus dan ribu. Ataupun cikgu selalu ringkas, cikgu akan sebut sa, pu, ra, ri. Untuk mudah kita ingat. Sa, murid-murid sebut bersama cikgu. Sa, pu, ra, ri. Tapi itu ringkasan kita sebut. Tapi kalau dalam peperiksaan ke penilaian ke, kita kena tulis penuh lah. Tak bolehlah kita tulis pu saja. Kita kena tulis puluh. Tak boleh sebut ra. Kita sebut ra, tapi kita kena tulis ratus. Okey, jadi dalam angka tengok 4,230. Sifar sa tak payahlah ya. 30 nampak ni 30. Kalau kita belajar kan, hujung ni 30. Okey, dalam perkataan eja 4,230. Okey, seterusnya. Okey, lihat nombor di bawah. Tengok terdapat angka sifar di rumah ratus. Tiba-tiba rumah ratus ni tak ada nombor dia sifar. Jadi apa perlu buat? Tidak perlu sebut dan tulis angka sifar maksud cikgu tulis dalam perkataan ya. Bukan kita tak perlu tulis ni jadi 113 tak. Kita tak perlu tulis. Kalau kita nak tulis dalam perkataan tu kita tak perlulah 1000. Ni 1000 kan. 1000 ni 1000. Kita tak perlulah tulis sifar ratus. Kita hanya tulis 1000. Kita ambil terus. Ni 13 ya. Walaupun dia rumah puluh dia belas 13. 1013. Jangan murid tak tulis pula ni. Nanti dia jadi 113. Ribu ni kena ada 4 digit nombor ya. 1, 2, 3, 4. So 1013. 1013 salah ya. Salah ni salah. Yang betul 1013. Tapi bila murid tulis dalam angka, murid kena ingat kalau ribu dia mesti kena cukup ada 4 digit nombor. Kalau murid tengok ni 1013 murid tulis 113. Dia 113 dia dah tak jadi ribu, dia jadi ratus kan. 113 salah. Jadi ingat nilai tempat ratus ataupun rumah ratus tu kena letak nombor sifar. Okey, seterusnya. Lihat buku teks halaman 3. Sekarang murid buka buku teks ke page seterusnya, halaman 3, dan mari lengkapkan peta iting. Dia bagi peta iting di bawah tu. Murid, peta iting ni tengok ya, bahagian atas dalam perkataan, bahagian bawah di dalam angka ya. Dia dah bagi contoh yang pertama 9,027. Okey. Walaupun kalau murid tengok 927 ada 3 nombor je kan. Tak betul sebab cikgu dah cakap ribu kena ada 4 nombor. So 1, 2, 3, 4. 9,027. So yang dia tak sebut ratus kan. So letak sifar di rumah ratus. 9,027. Yang kedua 6,000. Macam mana nak tahu ni cikgu? Tengok dari depan. Sa, pu, ra, ri. Sebut dengan cikgu. Sa, pu, ra, ri. So ri apa maksud ri? Boleh tulis ri? Tak boleh. Ri untuk kita sebut ringkaskan je. Untuk tulis kena 6 ri maksudnya ribu. 6,000 514. Apa maksud 14? 14 tu 14. Ini dalam bentuk jadual cikgu tunjuk. 6,514. Okey. Dalam perkataan 6,514. Seterusnya dia bagi dalam perkataan, dia dah eja
2090. Ada 2, ada 9 dengan kosong. Betul ke 1000 3 nombor? Salah. 1000 kena ada 4 digit ataupun 4 nombor. Jadi macam mana nak buat? Cuba isi dalam bentuk jadual. Kita tahu lepas sah kena puluh, kemudian ratus, kemudian ribu. So murid letakkan dalam bentuk jadual. 2000. 2 di rumah 1000. 9 di rumah 10. Sah pun tak ada nilai. So sifar. Jadi mana rumah ratus? Rumah ratus nilai dia sifar. Jadilah 2090. Ini nombor dia. 2090. Okey, jadi cikgu harap murid dapat dapat serba sedikit ilmu daripada pengajaran cikgu tadi. Jadi setelah kita belajar, tibalah masanya untuk kita buat latihan. Okey, untuk buat latihan, cikgu nak murid-murid selesaikan buka buku aktiviti. Selain buku teks, kita ada buku aktiviti kan? Jadinya selesaikan halaman 1 dan 2. Dan seperti biasa, sekiranya murid-murid telah siap, murid-murid boleh snap tangkap gambar kerja yang murid dah buat tu. Murid-murid boleh hantar ke grup untuk cikgu record tugasan murid telah selesai. Jadi cikgu ucapkan all the best. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan insya-Allah untuk pembelajaran ataupun kemahiran seterusnya. Bye bye.